Allah kuliah akan disampaikan oleh Fadil Ustaz Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa akhlul 'uqdatam min lisanina yafqahu aqwalana. Marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan guru, puan-puan guru, saudara muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sekali lagi pada pagi yang berbahagia ini kita dapat berhimpun di Masjid Makmur yang sangat besar, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita sama-sama mendoakan agar mereka-mereka yang belum bangun daripada tidurnya itu diingatkan ataupun dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mereka juga dapat sama-sama menunaikan sembahyang subuh, sama ada di rumah ataupun kalau sempat mereka dapat hadir mana-mana masjid ataupun surau yang belum sempurna ataupun belum selesai sembahyang subuhnya. InsyaAllah pada pagi yang berbahagia ini saya mengambil masa sekitar setengah jam untuk membincangkan ataupun untuk membacakan. Saya membacakan dan mungkin menghuraikan sedikit berkenaan dengan beberapa tanggungjawab ataupun beberapa sifat peribadi seorang Muslim. Yang pada pagi ini saya memfokuskan kepada peribadi Muslim terhadap Tuhannya. Muslim terhadap Tuhannya. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan peribadi Muslim terhadap Tuhannya? Sebenarnya yang disebut dalam hadis Nabi SAW, sesungguhnya bagi setiap daripada kamu itu terdapat hak yang perlu ditunaikan, iaitu hak kepada Tuhanmu, hak kepada hak kepada ahli keluargamu, hak kepada dirimu, maka tunaikanlah, maka berikanlah. Fa'tikul lazi haqqin haqqahu. Maka yang dimaksudkan dengan Muslim dengan Tuhannya, yang dimaksudkan dengan Muslim itu terhadap Tuhannya bermaksud yang pertama, hendaklah orang Islam itu dia sedar dan taat setia kepada perintah Tuhannya serta redha menerima qada dan qadar. Muslim yang sedar, Muslim itu hendaklah disedar dan taat setia kepada perintah Tuhannya serta redha menerima qada dan qadar. Yang dimaksudkan dengan Muslim yang taat dan sedar itu hendaklah ia hendaklah benar-benar beriman dengan sebenar-benarnya kepada Tuhannya. Marilah sama-sama kita bermuhasabah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah iman kita pada pagi ini? Mudah-mudahan iman kita ini adalah iman yang benar, iman yang hak. Tidak ada ragu-ragu, tidak ada rasa-rasa yang iya ataupun tidak, tetapi kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuhnya, dengan redha. Kerana apa? Kerana orang-orang yang hendak
Benar-benar beriman ini adalah dia mengingati Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, sama ada senang atau susah. Ya, ada orang yang mengingati Allah ketika susah, ya, tetapi ramai yang lupa kepada Allah ketika senang. Ada orang yang ingat Allah ketika sakit, tetapi ramai yang lupa kepada Allah ketika sihat. Sebab itu pagi-pagi ini marilah sama-sama, ya, kita mengingatkan diri kita supaya benar-benar beriman dengan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang ini sentiasa berhubung dengan Tuhannya dan bertawakal serta menyerah diri kepadanya, yang mana ia meminta pertolongan hanya kepadanya. Ia merasai bahawa ia sangat berhajat kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang nak menolong kita adalah Allah Subhanahu wa taala, bukannya manusia. Pertolongan yang sebenar itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, dia akan meletakkan sepenuh harapannya kepada Allah. Ya, dia tidak akan mencari yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah iman yang tinggi. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maksudnya, maka demikian Tuhanmu, mereka itu pada hakikatnya tidak beriman sehingga menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa di dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap keputusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ya, yang diturunkan kepada, ya, sahabat selamat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kerana sesungguhnya Nabi ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah dan Rasulnya itu tidak boleh dipisahkan. Ya, Al-Quran dan hadis itu tidak boleh dipisahkan. Maka ketetapan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah adalah juga ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala, dasarkan kepada ayat wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, dan tidaklah apa yang dinyatakan itu, ya, daripada apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu berdasarkan kepada hawa nafsunya, tetapi ia adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Malangnya tuan-tuan sekalian, ya, pada hari ini ada orang yang nak mengatakan mereka menjunjung syariat Allah, tetapi pada masa yang sama mereka tidak mengikut apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, sedangkan kedua-duanya itu adalah satu benda yang tidak boleh dipisahkan. Penyerahan secara mutlak kepada hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tanpa sebarang keraguan, ya, adalah bukti ia benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bincangkan, ya, sebagian daripada manusia yang enggan menerima perintah Rasul, yang enggan menerima perintah Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada perkara-perkara yang penting dalam kehidupan manusia. Ya, mungkin hanya mengambil pada perkara-perkara yang kadang-kadang tidak ada pun nas ataupun tidak ada sumber. Ya, contoh, ya, ada orang yang membesarkan, ya, perarakan Maulidur Rasul seolah-olah itu satu benda yang menjadi kemestian sepanjang tahun. Tidak salah, ya, tetapi di sana ada yang lebih utama. Marat hal yabqa min darnihi syai', qalu la yabqa min darnihi, qala fazalika mislu salawatil khamsi yamahullahu bihinnal khataya. Sabda Rasulullah yang bermaksud, sekiranya ada sebatang sungai di hadapan pintu seorang daripada kamu, di mana ia mandi di situ 5 kali sehari semalam, adakah lagi kekotorannya? Mereka menjawab, tidak ada kekotorannya lagi. Maka baginda bersabda, maka demikianlah perumpamaan solat 5 waktu, yang dengan solat itu Allah akan menghapuskan segala kesalahan. Ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab itu marilah sama-sama kita terus berazam untuk memastikan kita dapat menjaga solat. Ya, apatah lagi solat berjemaah di masjid ataupun di syurga ataupun di mana-mana saja. Kalau mungkin ada urusan, sembahyang berjemaah bersama dengan keluarga. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mazala abdi, ya, firman Allah Subhanahu wa taala dan sebuah hadis, ya, hadis kursi, mazala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu, fa iza ahbabtahu kuntu sam'ahu allazi ahbabtuhu, kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi, wa basrahu allazi yabsuru bihi, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa la in sa'alni la u'tiyannahu, wa la in ista'azani la u'izannahu. Maksudnya, ya, hadis kursi, sentiasalah hambaku menghampirkanku dengan solat sunat sehingga aku mencintainya, maka apabila aku mencintainya, nescaya aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar, dan pendengarannya, pandangannya yang dia memandang dengannya,
dan tangannya yang dengannya dia bekerja, dan kakinya yang dengannya dia berjalan, dan jika ia meminta, aku mesti berikan kepadanya, dan sekiranya dia meminta perlindungan, aku mesti memperlindunginya. Maka inilah antara kelebihan mereka-mereka yang sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga solat, ya, kerana solat itulah sebahagian daripada proses hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, ya, perkara yang ketiga, ya, yang dimaksudkan dengan peribadi seorang Muslim dengan Tuhannya. Muslim itu hendaklah sentiasa melaksanakan pengertian ubudiyah, ya, yang kita selalu ulang-ulang dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Ya, hari ini kita nak menjadikan seluruh kehidupan kita